siapa? Mana Cikgu Hussein? Cikgu Azwan dah masuk. Cikgu. Assalamualaikum semua. Khabar? Hello. Hello, boleh dengar Boleh? Okey, bagus. Alright. Sekejap Tuan dah ada ni. Kita tunggu yang lain sebentar Kita bagi lebih kurang 2-3 minit untuk yang lain masuk. Cakap je sebab mic dia. Kalau jujur sini, mic duduk situ. Ni? Dekat Ifai. Sebentar. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device. Okey, 16. Baik macam mana? Kalau tanya mama buat macam mana? Kenapa kau tunjuk muka? Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan mulakan kelas sebentar lagi. Kita ambil masa lebih kurang 3 minit untuk saya terangkan sedikit sebanyak tentang tata cara pelaksanaan kelas menggunakan teleconference ataupun Zoom app. Okey, untuk makluman semua, setiap kali saya akan berbicara ataupun menjalankan sebarang penerangan, saya akan mute mikrofon semua pelajar supaya setiap pelajar hanya dapat mendengar suara saya sahaja. Jika audio kurang jelas ataupun video kurang jelas disebabkan faktor seperti internet, cuaca dan sebagainya, jangan risau sebab kita punya sesi pada hari ini dirakam. Jadi selepas tamat saja sesi ini, kita akan hantar satu video lah kepada semua pelajar supaya pelajar dapat recap balik apa yang telah dipelajari ke sepanjang sesi inilah daripada 2.5 hingga lebih kurang 3.5. Alright, saya mohon juga kepada semua pelajar untuk sediakan segala bahan yang diperlukan seperti dokumen yang dikendaki dan sebagainya lah. Alright, okey. Kita masih lagi menunggu beberapa orang pelajar untuk masuk. Jadi harap bertenang dan bersabar ya. Okey, yang kedua saya nak juga bagi pesanan di sini bahawa memandangkan teleconference yang kita gunakan kali ini hanyalah berbentuk percuma, free apps. Jadi limitation kita agak terhad, kita hanya ada lebih kurang 40 minit untuk sesi penerangan. Kemudian seterusnya akan disambung oleh korang semua di rumah menyiapkan tugasan yang diberikan. Kemudian insyaAllah pada jam 4 petang kita akan berjumpa semula untuk sesi soal jawab dan juga sesi review lah untuk kali yang kedua. Harap maklum ya. Jadi saya ulang tadi conference application yang kita guna ni adalah free apps. Jadi kita hanya ada 40 minit saja untuk penerangan. Jadi lebih kurang jam 2.30 hingga 3.10 sesi penerangan. 3.10 hingga jam 4 adalah untuk sesi kamu menyiapkan kerja di rumah dan menghantar semula kepada saya dalam bentuk WhatsApp dan sebagainya.
Dan kemudian pada jam 4 hingga 4.30 kita akan buat sedikit review lah sesi yang kedua di mana saya akan bagi kod nanti. Saya harap semua orang jelas dan fahamlah apa yang saya maksudkan. Okey, jelas Okey, insyaAllah kita akan mulakan sekarang. Jadi saya akan sharekan penerangan saya untuk hari ini. Alright, everyone. Tunjuk thumbs up kalau kamu dapat lihat paparan PowerPoint di skrin masing-masing. Thank you Syafi, thank you Hadif, thank you Wazif. Alright, thank you. So ini lesson kita yang pertama. Saya akan beri penerangan dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Melayu untuk memudahkan semua pelajar memahami apa yang sepatutnya dipelajari pada hari ini. Alright, so let's begin. Okay, for section C, students are required to write a short story based on the given pictures. Untuk bahagian C, pelajar dikehendaki untuk menulis sebuah karangan pendek berdasarkan gambar yang diberi. Saya ulang, based on the given pictures, berdasarkan gambar yang diberikan. Kadang-kadang pelajar terlupa bahawa perkataan yang mereka tak tahu tu sebenarnya tak perlu pun digunakan ataupun menjadi kerisauan selagi pelajar dapat memahami apa yang diberikan dalam gambar. You boleh faham jalan cerita dia, you sepatutnya tidak menjadi masalah untuk menulis sebuah karangan pendek. Alright? So please remember, you are required to write a short story based on the given pictures. That's all. Right? Hold on. Alright. Okay, let me continue. Okay, next. Seterusnya, full marks offered for this section is 25. Markah penuh untuk bahagian ini, section C adalah 25 markah. When the examiners mark an essay, bila pemeriksa kertas menanda sesebuah karangan, the essay is then categorized into 5 bands. Karangan akan dikategorikan mengikut 5, kita panggil banding ataupun kumpulan. The first one is DS, distinction, it means cemerlang. EX mean excellent, bagus. And then we have GD, good, baik. ST, satisfactory, memuaskan. And then of course limited, lemah, LT. So senang cerita, bila pemeriksa tanda kertas korang, dia akan terus asingkan kertas karangan kamu tu mengikut 5 kategori. Alright, permarkahan dia. Untuk distinction, your score should be in between 21 to 25. Excellent, 16 to 20. GD, 11 to 15. And then ST, 06 to 10 and limited 01 to 5. Kalau sekadar nak lulus, if you just want to pass your exam, pada pandangan cikgu, ST sudah memadai. Untuk budak yang selama ni gagal, you just have to score 10. Kamu hanya perlu dapat 10 markah saja untuk bahagian C. But if you want to score A, you have to make sure that you are able to score at least 19. Kamu kena dapat setidak-tidaknya 9 markah untuk pastikan kertas 014 tu you dapat A. Barulah kita rasa selamat sedikit. So remember, you have to get 19 marks and above. You kena dapat 19 dan ke atas. Alright. So, what is a good essay? Selalu budak tanya saya, macam mana nak score? Apa yang kena ada dalam karangan? Sebenarnya, if you want to score an essay, kalau kamu nak score markah yang tinggi dalam sebuah karangan, you have to understand what are the things needed in an essay. Apakah benda yang dikehendaki dalam sesebuah karangan? So, you kenalah puaskan hati pemeriksa kertas dan bagi apa yang dia nak. Sebab tu saya dah permudahkan kepada kamu semua, apakah checklist yang digunakan oleh pemeriksa kertas? What are the checklists used by the examiners? Okay, the first one is sentences, S. Next is E, elaboration. P is paragraph. I is ideas. And lastly T, tata bahasa. Saya mulakan satu persatu. Okay, sentences. When the examiners mark your essay, they will scrutinize the quality of your sentences. Mereka akan lihat kualiti ayat kamu. So, for sentences, they just want to see that you are able to construct clear and accurate sentences. Ayat yang kamu bina kenalah jelas dan tepat. Maksudnya, kalau gambar yang diberikan gambar budak naik basikal, so ayat kamu kenalah berbunyi Ali was cycling to school ataupun Ali was cycling. Jadi ayat tu jelas dan tepat. Mengenai gambar ataupun ada kaitan dengan gambar. Itu yang dimaksudkan dengan jelas dan tepat. Jadi pemeriksa taklah perlu baca 2-3 kali untuk memahami apa yang ditulis. Okay, number 3. To score A, you must be able to use variety of sentence structure. Kamu kena guna pelbagai bentuk ayat dalam bahasa Inggeris.
We have simple, compound and of course complex. Itu akan diterangkan nanti. Alright, next E, elaboration. Elaboration maksudnya isi yang perlu dikembangkan. Isi tersurat akan diberikan dalam gambar. They will give you the given points. But to get A, you must add your own isi tersirat. You kena tambah isi sendiri untuk dapatkan A. Selalu saya pesan, tersurat dan tersirat kena ada sekali. Alright, next paragraph. For UPSR, you must be able to organize your essay at least in 3 paragraphs. Karangan di peringkat UPSR hendaklah ditulis setidak-tidaknya dalam 3 perenggan. Alright, so you must be able to structure your essay and write according to the paragraphings. Alright, beginning, the middle and the ending. Kenalah ada permulaan, pertengahan dan juga penutup. Alright, biasanya gambar yang ada 3 tu tak ada masalah lah, belajar tahu mana perenggan pertama, mana perenggan kedua, mana perenggan yang ketiga. Tapi problemnya kalau dia bagi satu gambar saja, and you have to use your K-BAT thinking to decide which one is the first paragraph, second paragraph and of course the last paragraph. Next is ideas. Your ideas have to be creative and at the same time logical. Idea memang kreatif, kita galakkan pelajar berfikir luar daripada kotak, but at the same time it has to be logical as well. Pemikiran luar kotak digalakkan, tapi kenalah logik. Lastly, tata bahasa. Tata bahasa kena jaga tenses. If you start your essay with last week or last month, past tense, so keseluruhan ayat ataupun perenggan kenalah dalam bentuk past tense. Alright, check your spelling of common words. Perkataan-perkataan yang basic, yang asas tidak boleh salah. Alright, contoh school. Saya perasan ramai budak tulis S-H-O-O-L, sepatutnya S-C-H-O-O-L. So benda-benda begitu tak patut dilakukan dalam peperiksaan UPSR. Next, punctuation. Kadang-kadang titik noktah tak jelas, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya. And then that's it. So please remember, sepit ini adalah kehendak pemeriksa kertas. If your essay, kalau karangan awak has all the what you call it checklist needed to get A, you will get the A. So kalau kamu memenuhi kehendak checklist ini, memang pasti kamu akan dapat markah yang tinggi. Alright, moving on. Sesi soal jawab kita akan buat nanti ya. Alright, seterusnya. Sedikit revision lah, sentence structure. So you dah faham sepit tu apa. And then you pun dah faham dalam sepit in sentences, the examiners want to see variety of sentence structure. Pemeriksa nak tengok kepelbagaian bentuk dan juga jenis ayat. Dan biasanya budak selalu tanya saya, cikgu saya tak hafal idioms dan proverbs atau similes. Boleh ke dapat A? Pelajar kena faham, similes, idioms atau proverbs hanyalah kosmetik tambahan. If you are able to use them in your essay, good job. Kalau you boleh guna dalam karangan, idioms apa semua tu dalam karangan memang bagus. Tapi kalau tak guna pun tak apa, you still can get the A. As long as you know how to construct complex and compound sentences. You kena faham membina ayat yang selain daripada simple, iaitu ayat yang lebih canggih. So kita buat revision sikit lah kat sini. Alright, untuk ayat sentence structure, kita ada 3 jenis. Level 1 is ayat mudah. Next, level 2 ayat compound atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai ayat majmuk. And level 3 ayat complex sentences. Alright. Level 1, ayat mudah ni cukup untuk budak lulus. Kalau budak yang lemah tu, yang asyik gagal dalam peperiksaan peperiksaan bahasa Inggeris kertas 2 ni, kena perbaiki bagaimana nak buat ayat mudah. Nanti kita belajar sikit-sikit lah. Alright. Dan untuk dapat A, kalau 3 jenis ayat ni ada dalam karangan, confirm markah akan tinggi. Paling tidak pun 19. Paling tinggi 25 markah. So you kena faham apakah tu simple, compound and complex sentence. Alright, saya teruskan. Seterusnya, simple sentence. Benda ni kita dah buat di dalam kelas dan saya nak share sekali lagi sebagai revision untuk hari ini. Okey, memandangkan kita ada lebih kurang 40 minit, jadi kita tak ada banyak masa. Sekarang ni pun dah 15 minit berlangsung kita punya kelas online ni. Baik, untuk simple sentence, you kena faham what is simple sentence? Simple sentence is a sentence that has one subject and predicate. Okay, susah nak faham. To put it simply, simple sentence has a subject, a verb and object. Ayat yang hanya ada mengandungi subject, a verb, satu kata kerja dan juga objek. Sebagai contoh dalam gambar ni. Okay, saya nak bercakap pasal budak yang menaiki basikal. So, apa kata kerjanya? What is the verb? The verb is cycling.
Saya bayangkan benda ni sudah berlaku. So, was cycling. Saya punya kata kerja. So, siapa yang sedang berbasikal? Saya namakan watak tersebut Aiman. Aiman was cycling. Saya guna was because Aiman is singular. Aiman was cycling to his uncle's house. Saya lengkapkan ayat tersebut dengan menambah pelengkap ayat ataupun objek. So, Aiman is the subject, was cycling is the verb, to his uncle's house would be the object. So, itulah datangnya rumus SVO. So, inilah rumus paling mudah untuk membina ayat. Okay, please remember the formula if you want to pass your exam. Ini ayat paling basic. Semua orang kena faham. So, kata kerja, tambah subjek, tambah objek. Saya sambung Okay, seterusnya, ayat level 2, compound sentence. Dalam bahasa Melayu lebih dikenali sebagai ayat majmuk. Compound sentence is a combination of two or more simple sentences. Okay, dengar Compound sentence adalah gabungan dua ayat mudah. Dua ayat mudah. Kalau tadi kita belajar simple sentence, SVO, compound sentence adalah gabungan dua ayat mudah. Combination of two or more simple sentences. The sentences are joined using conjunctions from the group fanboys. Nama fancy dia coordinating conjunctions. Jadi payah nak ingat fanboys dia. Okey, rumus dia saya bagi contoh lah Gambar ni yang tadi. Ayat pertama, Aiman was cycling to his uncle's house. Kalau korang tengok betul-betul, Aiman tu subject, was cycling to verb, to his uncle's house tu adalah objek. So itu ayat simple sentence yang pertama. Saya tambah lagi ayat yang kedua. He noticed a small crowd at the junction. Dia terperasan sekumpulan orang berkumpul dekat simpang. So ada dua ayat mudah di sini. There are two simple sentences here. And we can combine them together. Contoh Aiman was cycling to his uncle's house. He noticed a small crowd at the junction. So ada dua ayat There are two simple sentences here. You combine using a conjunction and contoh. So now you have a sentence. Aiman was cycling to his uncle's house and he noticed a small crowd at the junction. So inilah dipanggil sebagai ayat compound ataupun dalam bahasa Melayu ayat majmuk. Macam yang kita biasa buatlah. Ayat yang menggunakan dan, atau dan juga tetapi. Alright. So SVO yang pertama, Aiman was cycling. SVO yang kedua, he noticed a small crowd at the junction, digabungkan menggunakan kata hubung yang datang daripada kumpulan fanboys. F adalah untuk for, A adalah untuk N adalah untuk no, B adalah untuk but, O adalah untuk O, Y adalah untuk yet, S adalah untuk so, fanboys. Yang paling banyak dan paling kerap kita guna adalah N, but, or, and even so. So remember the formula, SVO plus SVO, and you combine them using fanboys. Okay, seterusnya. Complex sentences. Alright, complex sentence is a combination of dependent clause and independent clause. Tak payah faham, pening. Yang penting nombor dua ni. The sentences are joined using conjunctions from the group AUBIS. Gabungan dua ayat tapi menggunakan kata hubung yang berbeza. Datang daripada kumpulan AUBIS. Alright, contoh. Gambar yang sama. Saya bagi dua ayat. Since Aiman was curious, since Aiman was curious, oleh kerana Aiman tertanya-tanya. Ayat ni tergantung. Oleh kerana Aiman tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa? So ayat tu tergantung. Tapi ianya adalah ayat. Ayat nombor 2, he stopped to have a look at the situation. Dia berhenti untuk melihat keadaan tersebut. Itu ayat lengkap. So when you combine them like this, since Aiman was curious, he stopped to have a look at the situation. Automatically, ayat tu dimulakan dengan kata hubung, conjunction, diikuti dengan satu ayat mudah, diikuti dengan satu koma, dan digabungkan dengan satu lagi ayat, automatically anda telah membina ayat kompleks. Dan ayat kompleks dibina jika kamu menggabungkan menggunakan kata hubung yang datang daripada kumpulan AUBIS. As, after, although, when, while, until, before, because, if, dan since. Alright. Sebelum you menggunakan AUBIS ni, sila semak dulu maksud-maksud dia. Alright. Saya rasa after tu tak ada masalah, semua orang tahu. Although saya rasa semua orang tahu. Although tu lebih kurang macam walaupun. When tu bila.
as bererti macam before, as mempunyai maksud yang sama seperti because, while ketika, alright, until sehingga, before sebelum, if jika, since. Since juga membawa maksud seperti because juga. Saya ulang. Alright, saya ulang balik daripada awal. Okay, as. Dalam kes ini, as membawa maksud sama macam sama ada while dan juga because. Alright, after, selepas, although, walaupun, when, bila, while, ketika, until, sehingga, before, sebelum, because, saya rasa semua orang faham maksud dia apa, oleh kerana, if, jika, since. Since juga sama maksud dengan because sebenarnya. Jangan confuse dengan since iaitu sejak. Itu kita panggil preposition of time. Ini adalah conjunction. Ingat BI ni dia keliru sikit. Tapi tak apa, kalau you ada sebarang permasalahan tentang complex sentence, boleh tanya saya directly. But overall, you kena ingat struktur dia, bagaimana ianya terbentuk, iaitu ada C, ada SVO, diikuti dengan comma dan diikuti dengan SVO. Alright, seterusnya. Okey, sekarang ni you dah faham segala benda yang you kena tahu untuk menulis karangan dengan bagus. Pertama, you faham karangan yang bagus adalah karangan yang dapat skor 19 ke atas. Karangan yang dapat 19 ke atas biasanya memenuhi kriteria pemeriksa, iaitu ada sepit. Sentences dia jelas dan tepat, pelbagai, elaboration dia ada, paragraf dia ada, ideas dia menarik dan juga logik, tata bahasanya dijaga. Dan kamu faham bahawa ayat dalam bahasa Inggeris ada simple, compound dan complex. Simple, SVO, compound sentence you guna fanboys, dan complex sentence you guna bis. Jadi bagaimana pula nak menulis karangan yang bagus? Apakah teknik dia? So benda ni sebenarnya kita dah belajar di dalam kelas berkali-kali dan saya harap menggunakan slideshow ni pelajar akan dapat lebih faham dan dapat rujuk sepanjang masa. Alright. Okey, katakanlah ini soalan. Okey, ini soalan UPSR tahun 2020. Okey, langkah yang pertama setiap pelajar kena laksanakan adalah R. R bererti read the instruction. Okey, saya faham kadang-kadang pelajar malas nak baca arahan sebab dia beranggapan arahan tu sama. Tapi dalam exam tolong jangan ada sikap sebegitu, endah tak endah, sebab apa? Instruction tu mungkin berubah dari masa ke semasa. Langkah yang kedua, S. S bererti study ataupun teliti the stimulus. Stimulus tu adalah bahan yang diberikan. Dalam kes ini dia berikan awak dia berikan kamu satu gambar, alright, di sini. Okey, ada gambar. Okey, dia beri kamu ni gambar Ada gambar, ada perkataan dan juga ada ayat permulaan. Okey. So dia bagi maklumat tu dalam 3 bentuk, gambar, perkataan dan ayat permulaan. So pastikan you baca satu persatu. Okey. Bila dah baca, imagine the story, bayangkan cerita dia. So kalau kita baca, Lin seorang budak yang miskin, Lin was a poor girl, her father worked as a farmer, her mother worked as a housewife. Therefore, oleh itu, Lin budak yang miskin, bapa dia seorang petani, maknya hanya seorang si rumah. Oleh itu, okey, kita tengok pula maklumat lain yang dibagi. Oh, studied very hard, dia belajar bersungguh-sungguh, dia nak buat mak bapak dia bangga, parents proud. So dia paid attention dalam kelas, beri perhatian di dalam kelas. Oh, dia juga membuat discussion di dalam library. Okey. So dia dapat result, dia lulus dengan cemerlang. Guru besar panggil dia ke atas pentas dan guru besar bagi dia scholarship. Kepada budak yang tak tahu scholarship tu apa, dalam exam you tak boleh semak kamus, you tak boleh tanya cikgu. So abaikan je perkataan tersebut dan fikirkan idea yang ada dalam fikiran kamu. Okey, mungkin boleh hadiah dan sebagainya lah. Scholarship bermaksud beasiswa. Beasiswa ni maksudnya bantuan. Dan saya bayangkan pelajar ini mungkin dapat bantuan ke sekolah berasrama penuh. Saya tambah sendirilah isi tersirat. So, ingat apa saya pesan. Bila tengok gambar, baca segala-galanya, teliti gambar, perkataan yang you tak faham, abaikan. Ingat, arahan dia adalah untuk bahagian C menulis karangan berdasarkan gambar yang diberikan. So, imagine the story. Bayangkan jalan cerita. Katalah tengok gambar, tak boleh bayang langsung jalan cerita dia. Abaikan, cari gambar yang lain, buat soalan yang selanjutnya. Okey, seterusnya. Seperti yang saya kata, don't use the words that you don't understand. Jangan guna perkataan yang you tak faham. And number 3, be creative. Add your own points. Tengok cikgu tambah point cikgu sendiri. Iaitu
belajar di SPP. So 3 benda yang you kena buat langkah kedua ketika you meneliti bahan yang diberikan kepada awak. Okey, seterusnya. Langkah ketiga ni paling ramai pelajar tak buat sebab apa? Dia selalu beranggapan masa tak ada. Masa ada. Cuma kegagalan kita membuat latihan yang banyak sebelum peperiksaan menyebabkan kita kelang kabut dan tak tahu apa nak buat. Sebenarnya step nombor 3 yang paling penting adalah merancang, plan and draft. Saya menyarankan pelajar untuk membina ayat pendek, SVO, alright, sebelum menulis karangan terlebih dahulu. Untuk pelajar yang tak biasa bina ayat, kita galakkan dia guna kotak macam yang saya tunjukkan di paparan skrin sekarang. Tapi pelajar yang dah cemerlang, tak apa. Dia orang boleh terus bina ayat pendek dan kita anggap benda tersebut sebagai rangka karangan. Apa-apa pun rangka karangan memang penting. Ada banyak cara membina rangka yang kita akan bincang dalam kelas seterusnya. Namun begitu, cara paling senang, paling mudah diikuti oleh semua pelajar adalah membina ayat mudah. So saya dah buatkan draft di sini berdasarkan soalan tadi. Okey, kita lihat satu persatu. Okey, number 1, sentence 1. Lynn studied very hard. Lynn belajar bersungguh-sungguh. She wanted to make her parents proud. Dia hendak menjadikan mak bapak dia bangga. She paid attention in the classroom. Dia memberi perhatian di dalam kelas. Okey, kalau korang perasan, point ini semua diberikan dalam soalan. Namun begitu, nombor 4, her family could not afford tuition classes for her. Keluarga dia tidak mampu memberikan tuition kepada dia. Ini isi tersirat. Cikgu tambah sendiri. Next, she set up her own study group. Isi tersurat dia dah bagi. She made discussion with her group at the library after school. Dia membuat perbincangan dengan kumpulan dia di library selepas sekolah. Alright. She was determined to be the best student in UPSR. Dia bersemangat untuk menjadi pelajar terbaik dalam UPSR. Isi tersurat. Her dream came true. Okay. Impian dia tercapai. Ini cikgu tambah sendiri. Isi tersirat. Menjadikan karangan lebih menarik. She passed with flying colours in her examination. Okay, cikgu guna idiom di sini. Flying colours. Flying colours maksudnya bukan warna-warna yang terbang. Maksudnya lulus dengan cemerlang. So this one is actually isi tersirat. Cikgu tambah. She went up to the stage to receive an award. Diberikan dalam gambar. The headmaster gave her a surprise. Ada dalam gambar. She was awarded a scholarship to prestigious boarding school. Sekolah berasrama penuh yang berprestige. So ini juga isi tersirat. Her parents were proud of her achievement. You see, dalam draft saya menambah 4 isi tersirat yang tiada dalam gambar di mana saya mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat ataupun HOTS untuk memastikan karangan saya itu menarik dan mendapat markah yang tinggilah pada mata pemeriksa. Alright. So, senang cerita, inilah tugasan kamu untuk jam 3 petang nanti. Okey, sekarang ni berdasarkan soalan yang saya bagi, ini soalan dia. Berdasarkan draft yang saya dah berikan kepada kamu semua, tugasan kamu nanti adalah untuk melaksanakan step nombor 4 iaitu E, enhance your sentences, dan juga step yang terakhir iaitu write and check. Untuk step nombor 4, kalau kamu lihat saya dah bagi dah dia punya susunan dia. Alright. Susunan dia adalah cuba gabungkan ayat pertama dan ayat kedua. Jadikan dia ayat kompleks. S3 kekalkan sebagai ayat simple. S4 dan S5 jadikan dia ayat kompleks. S6 dan S7 kekalkan sebagai ayat simple. 8 dan 9 gabungkan jadikan ayat kompleks. 10, 11 complex sentence dan 12, 13 compound sentence. Okey, gunakan table ataupun jadual yang cikgu dah bagi ni. Cuba gabungkan ayat yang ada dekat draft ni dan jadikan ianya sebuah karangan yang lebih menarik dan memenuhi kehendak checklist speed tersebut. Dan tulis semula dalam bentuk perenggan. Okey, so saya berhenti sharing benda ni. Okey. Alright. Ada soalan ke? Tiada. Kalau ada soalan, korang boleh ada 2 cara. Kalau ada tengok butang reaction tu, boleh letak thumbs up ataupun clap. Kita tak ada clap. Ni thumbs up. Nampak thumbs up tu? Okay, good. Alright. Kalau you faham apa yang you nak buat, klik thumbs up tu sekarang. Rizkin dah buat.
Orang lain tak jumpa button agaknya. Alright. Okay. Okay, tak apa. Nisha dah buat. Tak apa, take your time to explore. Alright. Okay, listen. Memandangkan kita ni, terima kasih. Semua orang Faiz dah letak. Okay, memandangkan duit kita tak cukup, kita masih lagi menggunakan free app. Tadi pun dia dah bagi amaran, masa yang tinggal hanyalah lebih kurang beberapa minit saja lagi untuk kita tamatkan kita punya meeting ni. Okay, tugas korang selepas ini, lengkapkan tugasan yang diberikan. Kemudian, ada dua cara. Korang nak print, tulis manual pakai pensel, lepas tu snap gambar hantar WhatsApp pun boleh. Kalau yang jenis reti guna komputer, memang hebat dalam IT tu, nak type terus dekat komputer, lepas tu hantar saya melalui WhatsApp komputer tu saja pun tak ada masalah. Okay, saya rasa semua orang dah join Telegram group, betul? Okay, kalau dah join Telegram group, alright, yang belum, tak apalah, macam ni lah. Hantar saja tugasan kamu ke dalam WhatsApp group hari Sabtu. Minta bantuan mak ayah. Okay? Saya ulang sekarang ni kita akan tamatkan meeting ataupun kelas, tapi tak bertinya habis. Sekarang ni tugas kamu menyiapkan tugasan yang ada. Jam 4 petang kita akan ke udara semula. Tak naklah 4 petang, lambat sangat. Kita sambung semula pada jam 3.45. 3.45 kita akan sambung semula. Saya akan tunjukkan sampel-sampel karangan. Kita akan tengok berapa markah yang korang dapat. Hantar melalui WhatsApp saja. Snap gambar. Kalau nak snap gambar tu, snap zoom dekat bahagian karangan saja. Tak payah jarak jauh nampak kaki kamu dan sebagainya. Alright. Okay. Good luck korang. Stay safe at home. I'll see you later around 3:45. Bye-bye.